Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah, Allah taala masih panjangkan umur kita untuk kita sampai di masjid yang mulia ini. Dapat kita sama salat berjemaah dan dapat kita bersama-sama dengan para alim ulama, ustaz-ustaz, tok guru. Jadi hak siapa balik itu memang tak mengharapkan syafaat daripada ustaz-ustaz, guru-guru, daripada orang alim. Memang tak cerdik. Nah, mayang habis 4 pakat tunggin balik. Tak cerdik. Orang bulan puasa cari amal ibadat bagi banyak. Kita pakat balik. Mayang 4 dapat apa? Ni nak marah ni. Nah, tak hormat tetamu. Saya memanglah saya orang sini, tak kira lah, bukan marah kat saya. Tapi bila tok guru lain orang luar mai huduh perangai orang yang balik, tinggalkan tok guru, tinggalkan alim ulama. Sebab semua kita yang mana ada hidup atas muka bumi ni, bila mati esok, antara tempat lain yang kita nak minta syafaat ialah orang alim, ustaz-ustaz, tok guru. Kita semayang pun tak betul, belagak bodoh sombong lagi. Pakat balik tak mau dengar tazkirah langsung. Orang penat-penat jemput orang, perhabis duit bagi kat ustaz-ustaz. Nah, perhabis duit lah bagi kat ustaz-ustaz, bagi kat saya. Nah, pasal apa? Pasal nak bagi mengisi ilmu. Sekurang-kurangnya tak dapat banyak, dapat satu. Dak kita duk tegak itu, duk buat bodoh sombong kita. Nah, rugi besar-besar kalau kita balik. Dengarlah walaupun tak sedar. Dengarlah walaupun dia kena kat kita. Keluar biji telinga pun dengar bilah. Sekurang-kurangnya hak yang kita dengar tu esok di akhirat dia menjadi saksi. Dia menjadi saksi untuk tolong kita. Sekurang-kurangnya dapat jadi saksi nak bawa kita masuk ke dalam syurga. Kita tak tahu besar mana. Ikhlas timbul dalam hati kita ni, kita tak tahu besar mana. Mungkin dengan sebab nasihat daripada guru-guru, mungkin dengan sebab kata-kata kasar daripada guru. Jangan ingat hak kata baik saja dapat lekat di hati. Kadang-kadang hak kata kasar pun lekat di hati. Dia duk terfikir, betul juga anak aku noh. Nah, bukan nak pergi mana balik nak tengok televisyen ni. Bukan ada apa pun. Oh, cengeng buah mula, minta maaf nah. Dah. Pasal kita mangkit-mangkit main duduk pakat cunggit balik gong membelakangkan menghala Allahu Akbar. Adab tak ada. Oh, tu adab cukup bahaya ni. Nah, kita terus menghalakan punggung kita kepada orang. Oh, bukan orang alim. Ni kat saya nak habaq orang lain jangan buat macam ni. Tak boleh. Saya bukan orang alim, tak apalah tunggin punggung ke apa ke ikutlah. Tak ada masalah apa bagi saya ni. Tapi bagi alim ulama, kalau dia berdiri di sini, kalau dia duduk di sini, kalau kita buat macam tu, haram hukum dia. Di akhirat esok kita jangan harap nak dapat walaupun setitik daripada ayat syafaat orang alim. Jangan harap. Sebab tu kita suruh tunggu, duduklah, dengar pilah. Nah, bukan nak kata kat siapa, kata kat kita aja. Nah, kata kat kita aja. Baik, saya mohon ampun, mohon maaf. Pertama-tama bila naik terus. Nah, kita dah masuk pada 17 Ramadan, malam ni malam 18. Makna dia semalam tu malam nuzul Quran. Hari ini diisytiharkan hari nuzul Quran. Setengah-setengah tempat cuti nuzul Quran. Nuzul Quran ini adalah hari yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril yang diturunkan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Turunkan sekaligus. Nuzul Quran ini turun sekaligus 17 Ramadan. Nah, dan di setengah-setengah kitab ni ada menceritakan bahawa para malaikat ini menyambut perayaan bermula daripada 15 nisfu Sya'ban. Sehinggalah pada 17 Ramadan ini adalah hari di mana Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah.
dan Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengambil daripada sempena kesempatan kita hidup di dalam hari nuzul Quran ni, hari di mana para malaikat turun dari malaikat langit atas pada langit, malaikat langit bumi dan semua turun kepada bumi, turun pada bumi. Dan hari kebesaran malaikat turun pada bumi yang paling banyak sekali ialah pada malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Hari itu semua malaikat langit turun ke bumi. Nah, termasuk Jibril alaihi salam turun ke bumi, Ruhul Qudus turun ke bumi. Nah, malaikat rahmat dia jugalah, Jibril juga turun ke bumi dengan membawakan segala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Baik dia, Allah Ta'ala kata lebih baik daripada 1000 bulan. Oh, Masya Allah, malam tu dapat beri semayang penuh macam ni, Masya Allah. Setiap daripada kita yang dapat semayang, dapat buat ibadat pada malam Lailatul Qadar, kita akan mendapat pahala ganjaran sebesar 1000 bulan, bersamaan dengan 83 tahun 83 tahun 4 bulan lebih. Buat satu malam ibadat, satu ibadat, bukan satu malam, satu ibadat bersamaan dengan 83 tahun. Kalau kita buat semayang tarawih, kita buat semayang witir, kita buat semayang tahajud, kita buat semayang taubat, kita buat semayang istikharah, kita buat semayang tasbih, dan semua kalau semayang sunat yang kita buat, pahala ganjaran semayang sunat dah tentu dah diberikan dengan pahala wajib. Tetapi ganjaran yang paling besar, pahala yang kita buat pada malam Al-Qadar itu bersamaan dengan 1000 bulan. Masya Allah. Nah, bila malam Lailatul Qadar? Kalau nuzul Quran semua orang tahu, 17 Ramadan. Nisfu Syaban semua orang tahu, 15 Syaban. Tetapi bila Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam rahsia. Malam rahsia yang antara Allah dan Rasul. Yang Rasul tak menceritakan kepada kita secara detail. Nah, secara detail. Tapi sahabat tak puas hati tanya, bila Al-Qadar itu ya Rasulullah? 10 malam yang terakhir. Nah, 10 malam terakhir tu bila ya Rasulullah? Pujuk pelan-pelan. Perambut. Nah, bukan perambut mata kai. Kita perambut mata kai. Ni perambut. Tarik pelan-pelan. Nah, tepung tak selera. Rambut tak putih. Tarik pelan-pelan. Nah, minta kat Rasulullah, ya Rasulullah, 10 akhir tu bila? Rasulullah kata malam ganjil. Malam ganjil. Tak puas hati lagi, Rasulullah nak tanya kat Rasulullah, malu dah. Depa pergi cari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah anak menakan Nabi lah, anak menakan Rasulullah, yang Rasulullah ludahkan dalam mulut dia, yang Rasulullah tahnikkan mulut dia. Nah, yang Rasulullah bacakan kepadanya doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah Ta'ala bagi sungguh dekat Abdullah bin Abbas ni pandai takwil. Dia mentakwil ke ayat Al-Quran, dia takwil ke hadis Nabi. Jadi sahabat ni merujuk dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Agak-agak bila yang Rasulullah kata malam ganjil tu bila? Malam ganjil tu bila? Dan majoriti daripada para sahabat termasuk Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu ialah pada malam 27 Ramadan. Majoriti daripada sahabat kata 27 Ramadan. Sahabat pun tanya kepada Ibn Abbas, apakah yang menunjukkan 27 Ramadan? Nah, ni kira buat matematik menghisap ustaz noh. Matematik menghisap. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebutkan Lailatul Qadar. Huruf Lailatul Qadar ada berapa ustaz? Huruf Lailatul Qadar ada 9. Huruf Lailatul Qadar ada 9. 9 kali 3 27. Kata Ibn Abbas, 27 Ramadan adalah malam Al-Qadar. Tak puas hati lagi. Ya, pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Rasulullah waqaf kat salam. Amrin salam. Pada makna salam tu, pada perkataan salam, pada kalimah salam, daripada malam sehingga terbit fajar tu, salam tu duduk di tengah-tengah. Salam tu duduk di tengah-tengah. Pada kalimah salam tu
adalah kalimah yang ke-27. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Lailatul Qadar adalah malam 27. Nah, jadi kita yang pembalok-balok lihat ni, nah, kalau boleh 27 jangan pergi mana? Pulun, duduk dalam masjid bagi lama-lama. Jadi kalau nak duduk dalam masjid bagi dapat banyak, jangan bagi kena SOP, tindakan SOP, ikut undang. Kalau kena minta maaf, bukan dekat 27, 20 pun tak ada dah. Nah, malam esok mula. Tak boleh pakai mask macam ni. Pemantau akan lihat. Siapa pakai mask macam ni masuk masjid akan disaman. Nah, pemantau lihat. Jabat agama dan juga polis akan hantar pemantau. Pakai mask wajib tutup sampai atas. Nah, jadi kena kat kita lah. Jadi jaga SOP, ikut SOP kalau kita rasa nak sembahyang hari raya di masjid ni. Kalau tidak, mana-mana masjid pun akan kena. Nak dapat Lailatul Qadar bukan semestinya di masjid. Di mana-mana saja kita boleh dapat kalau kita buat ibadah. Tapi kalau kita tak duduk di masjid, rugi. Sebab duduk dalam masjid dapat pahala 83 tahun pada malam Lailatul Qadar. Duduk ya, niat iktikaf ya, tak buat apa, tidur, dapat pahala tidur 83 tahun. Nah, 83 tahun. Kalau 40 tahun duduk tidur di masjid, nah, pahala tidur berlemak-lemak. Balik di sana buat pi pahala tidur. Ada orang tunggu Lailatul Qadar bawa dengan tilam bantai pun mau cukup. Nah, pasal apa? Dia kata iktikaf pun dapat pahala dah, duduk tidur dapat pahala dah. Tu buat kerja rugi. Kalau nak tidur, baik tidur di rumah. Mai duduk di masjid ni buat ibadat bagi cukup-cukup. Pulun sungguh-sungguh seberapa banyak yang boleh. Jangan kita rugikan masa kita. Umur kita tak panjang dah. Nah, umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70 tak panjang. Nah, umat Nabi Nuh panjang. Nah, Nabi Adam umur panjang 950 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun. Nah, umur kita tak panjang 60 hingga 70. Tapi setiap siapa yang mendapat ibadat malam Al-Qadar, semua ganjaran itu digandakan dengan 83 tahun. Nah, jadi macam kita mana tahu bila Qadar. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kita tak mau ambil banyak, kita ambil sikit ya. Sekiranya puasa hari pertama itu jatuh pada hari Selasa, maka malam Al-Qadar itu jatuh pada 27 Ramadan. Imam Syafi'i kata lagu lain, Imam Malik kata lagu lain. Nah, berbeza-beza hari, berbeza-beza tarikh jatuh Lailatul Qadar. Jadi pada kita orang awam yang tak tahu pasal tu, bila? 10 yang terakhir semua sekali. Jangan pergi cari satu-satu. Tunggu satu-satu, tunggu 27 atau Mei 21 rugi. Nah, kadang-kadang kita malam 29 tu kita buat bodoh. Malam 29 kita buat bodoh. Rupanya malam 29 tu kita duk pulun pakat duk berebut nak bayar zakat. Malam tu malam Lailatul Qadar. Alangkah ruginya kita pada ketika tu pakat duk berebut nak bayar zakat. Nah, dapat pahala tang bayar zakat. Pasal apa? Pergi cari pahala bayar zakat 83 tahun. Tapi hal lain tak ada, rugi. Sebab apa? Antara amalan yang paling dituntut di dalam bulan Ramadan, paling dituntut, ialah menghidupkan malamnya. Yang kata menghidupkan malam ni ialah dengan mendirikan solat. Itu menghidupkan malam Ramadan. Kerana antara semua amalan, solatlah yang paling utama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan, yakni menghidupkan pada malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia buat percaya dengan apa yang Allah Taala janji, dia percaya dengan apa yang Nabi janji, dia yakin sungguh dengan apa yang dijanjikan, dan dengan penuh pengharapan dia mengharapkan sungguh apa yang Allah Taala janji, apa yang Nabi janji, dia buat dengan penuh keikhlasan. Nabi janjikan kepada kita nescaya diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Jaga malam, buat ibadat sembahyang. Nah, hak siang kita puasa bagi elok. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Pada siangnya puasa dengan betul-betul. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, puasa dengan penuh keimanan bukan macam puasa kita. Nah, puasa dengan penuh keimanan bukan macam puasa kita. Kita puasa orang awam, menahan lapar dan dahaga.
puasa dengan penuh keimanan. Apa yang kita iman? Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna puasa kita dengan bertauhid kepada Allah. Tidak ada kerana yang lain kita buat ibadat. Kita berpuasa, kita beriman kepada para malaikat. Kita yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan kita. Kita berpuasa kerana kita yakin dengan apa yang ada dalam Quran. Maka kita ikutkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Kita nak dapat puasa yang baik. Dan kita meyakini bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka kita mengikutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa bagi betul-betul. Kan? Ini kita puasa cantik dah, makan dak, minum dak, jimat dak. Nah, tapi bab kata ke orang, Allahu Akbar, terlentang. Dia tak nak kira siapa. Ayat acak, ayat apa semua dia keluar habis. Puasa apa tu? Tu puasa dengan tidak keimanan. Dia tak menjaga lidahnya daripada berkata-kata dengan perkataan yang keji. Allah Ta'ala tak terima orang yang berpuasa macam ni. Nah, tak buang sifat suka mengumpat. Tak buang sifat suka mengeji orang. Tak buang sifat suka mengata ke orang. Nah, tu main semayang asak ramai-ramai tu kan pasal apa? Pasal nak ambil bubak lambuk. Oh, sedap kata orang. Nah, saya lah, orang lain mana saya tahu. Kan? Main asak penuh. Mana ada main asak masjid ni penuh? Nah, kecuali bulan Ramadan. Penuh sampai keluar. Oh, pakak tengok. Tu bukan siapa, pakak nak main ambil bubak lambuk. Kalau tak ambil bubak lambuk, nah, muka pun tak nampak. Bagus ke lah. Dah duk tunggu di luar tengok. Oh, no. Tengok, hamba tengok. Nu, orang habis sembahyang dandan depa terpa main. Nak masuk sembahyang tak mau. Mulut tak tidur diam. Mulut kalau kata nak kata ke orang nombor satu. Puasa apa? Walaupun kita kata perkara yang baik, tapi kita telah mengumpat keji orang. Puasa kita. Jaga sungguh. Puasa dengan penuh keimanan. Sungguh-sungguh dengan penuh keimanan. Dan kita ikut patuh sungguh apa yang ada dalam Quran. Jadi nak puasa dengan penuh keimanan, kita jaga segala mulut, mata kita semua kita jaga. Nah, kena jaga belakang. Baru kita dapat puasa khawas. Nah, puasa orang awam ni kita bagi naik martabat puasa khawas. Jangan duk puasa awam saja, tahan lapar dan dahaga. No, berapa ramai yang berpuasa tapi tak mendapat apa-apa daripadanya, illal ju' wal atas, melainkan lapar dan dahaga. Karena apa? Karena dia berpuasa peringkat martabat awam. Jadi ubah puasa kita bagi khawas sikit. Nah, timbulkan keikhlasan. Nah, timbulkan keikhlasan dalam hati kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tak akan lapar, tak akan dahaga. Karena sungguh-sungguh kita puasa kerana Allah Taala. Kita buat mengikut apa yang mengikut SOP yang ditetapkan oleh Islam. Nah, kita ni tak ikut SOP dengan agama, dengan syariat tak mau ikut SOP. Nah, tapi kalau SOP dunia, masya-Allah takut gedi-gedi. Mengalahkan takut Tuhan ni. Takut gedi-gedi. Cuba macam mana kita tak takut dengan SOP Allah Taala, tak usah takut dengan SOP dunia. Berasa lagu mana? Ni SOP dunia takut, SOP Allah Taala tak takut. Semayang ikut halal balai, puasa ikut cincai. Semayang kita tak mau nak mengaji bagi betul-betul. Berapa ramai orang semayang sujud atas kepala. Duk tengok ada juga sujud atas kepala. Tempat sujud dahi bukan kepala. Nah, tak mengaji, tu pun belagak. Sombong kami. Nah, berapa ramai duk ada sujud atas kain serban. Tak sah sujud, tak sah semayang. Ngaji tak mau. Bila orang tegur marah. Sombong kita ni. Tu orang panggil bodoh sombong. Nah, sujud atas kain serban tak sah. Wajib sujud atas dahi. Ni tempat sujud, tempat yang sujud. Yang Nabi tunjuk apabila kita sujud, tapak tangan Nabi buat begini. Nah, dahi disentuh dan hidung tersentuh. Mazhab kita tak wajib letak hidung di lantai, tapi mazhab Hanafi wajib letak hidung di lantai. Nah, tapi dahi wajib, bukan sujud atas kepala. Dahi dengan kepala beza, walaupun botak sampai ke atas. Nah, sujud di dahi, bukan di kepala. Dan sujud di dahi, bukan di atas kain, di atas kain serban. Saya kalau tak abang pasang 40 minit lah. Nah, saya lagi ustaz angkat tangan ustaz, angkat saya berhenti. Saya jenis kereta api wak tu. Boh arang, lagi banyak arang, lagi dia lagi pi. Dia nak berhenti payah. Nah, nak berhenti di bagan kena brek di Kuala Kangsar. Nah, ustaz angkat tangan.
Nah, cik noh. Nah, Allahu Akbar. Kita kena faham sungguh kita semayang kena jaga elok-elok sebab semayang ni tiang agama. Terima semayang, terimalah puasa. Tak terima semayang, tak ada lah puasa. Tergantung puasa kita, tergantung zakat kita, tergantung segala ibadat kita, haji dan sebagainya. Kerana semayang tak diterima. Semayang tak diterima ni bukan semestinya hang tak semayang. Hang semayang pun ada semayang yang tak diterima. Semayang siapa? Semayang orang-orang yang lalai dengan hukum hakam. Dia tak ambil kisah dengan hukum hakam. Batai sah, dia tak ambil kisah. Kita syarat sah semayang, kita tak tahu. Syarat sah semayang pun tak tahu. Cuba kita nilai semayang kita. Syarat sah semayang ada berapa? Nah, rukun semayang ada berapa? Nah, rukun semayang ada berapa? Semua orang tahu 13. 13 tu satu persatu, tak detail. Tak detail. Perincikan dia sikit. 13 ni dia ada 3 bahagi. Qauli, fi'li, qalbi. Qauli benda bangsa senyap, bangsa tak nampak dalam hati. Nah, qalbi benda bangsa dalam hati. Niat dengan tertib. Tapi qauli benda bangsa baca. Ada 5 dalam rukun semayang tu, 5 tempat yang dia bangsa baca. Yang wajib kita kena baca. Kita tak mengaji yang ni. Allahu Akbar. Masuk-masuk semayang dah tak sah. Takbir tak bunyi. Berapa ramai orang takbiratul ihram tak bunyi, tapi takbir intiqalat deras. Tu yang pelik yang. Pelik. Yang takbir intiqalat tak boleh tu imam bunyi sikit. Tu imamnya Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Padahal takbiratul ihram senyap sunyi. Semayang tak sah dah. Semayang tak sah dah. Dari awal lagi. Nah, ruginya kita. Takbiratul ihram tak sah lah semayang. Tak sah semayang, tak diterima semayang. Bila semayang tak diterima, dihukumkan kita tak semayang. Bila hukum kita tak semayang, maka sekalian ibadat yang lain tergantung. Puasa tergantung, zakat tergantung, haji tergantung. Kerana apa? Apabila sampai di padang mahsyar, soalan yang pertama semayang. Ada semayang, jalan. Tak ada semayang, terjun. Dia dulukan semayang. Jadi semayang kita kena jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Rukun qauli kena jaga. Rukun fi'li kena jaga. Berapa ramai tak menjaga rukun fi'li? Nah, rukun fi'li ada 6. 2, 5, 6. Nah, kalau tambah lagi 13. 2, 5, 6 tu rukun. Hak 13 tu tambah lagi 4. Ada 4 lagi rukun tambahan yang tersembunyi. Berapa ramai orang tak jaga 4 tambahan ni? Nah, apa dia? Tamakninah pada 4 tempat. Tamakninah pada 4 tempat. Berapa ramai tak jaga? Tak jaga tamakninah tak sah semayang. Berapa ramai kita tak belajar? Ini yang kata susahnya kalau kita buat ibadat tanpa ilmu. Susahnya kita nak mendapat ganjaran kalau kita buat ibadat tanpa kita memikirkan cara yang sempurna untuk dapatkan ganjaran. Kerja kelang pun mau kerja yang elok-elok, kerja apa pun mau kerja yang kita buat bagi elok, baru gaji kita masuk elok. Kita balik di sana kalau kita tak dapat apa, ya Allah, ruginya tuan-tuan, rugi sungguh. Rugi sungguh. Sebab tu sembahyang ni dalam surah tadi tu, imam baca pada surah sembahyang Isya tadi ni, dah Allah Taala habaq dah. Nah, fawailul lil musallin. Siapa dia yang kena ni? Allazina hum an salatihim sahun. Dah tadi dah Allah Taala tanya dah, nak dah aku cerita siapa yang duk bohong dalam agama ni. Nah, siapa yang duk kencing dalam agama ni? Kaki kencing. Kaki kencing dalam agama. Siapa dia kaki kencing? Makan harta anak yatim, tu semua yang kaki kencing dalam agama. Nah, orang yang tak jaga agama ni susah. Tapi yang tak jaga agama paling teruk sekali ialah orang yang semayang. Dia semayang, dia tak jaga agama, dan dia semayang, dia tak jaga hukum semayang. Ni rugi. Rugi, sia-sia semayang dia. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang semayang, mereka ni dalam keadaan lalai. Lalai, tak ambil kisah hukum hakam, bab sah batal tak ambil tahu. Dia bab sah batal ni bukan masa tengok orang semayang. Kalau bangsa boleh tengok orang ikut lagu tu, tahu hak ni sah, hak ni batal, tak apa. Dia bangsa sah batal kena main mengaji. Dia kena mengaji, kena ada tok guru, kena ada orang mengajak, kena ada orang tunjuk. Kalau boleh tengok lagu tu senang.
Senang. Allah Ta'ala tak utus dah Nabi untuk mengajarkan kepada kita. Boleh tengok saja, tak payah. Nah, tengok saja, buat boleh ikut. Oh tak, kalau tu senang banyaklah. Dah kena mengaji. Nabi belajar daripada Jibril. Nah, Nabi turun Isra wal Mi'raj tak semayang. Sebab apa? Tak tahu. Terima dah semayang, tapi tak tahu nak semayang. Nabi tak semayang. Jibril tanya pasal apa tak semayang? Nak semayang macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Habis tu kalau tak tahu, Jibril kata jom nak ajak. Jibril ajakkan Nabi semayang. Nabi ajakkan para sahabat semayang. Sahabat ajakkan para tabi'in semayang. Tabi'in ajakkan para tabi' sampai kepada kita. Diajarkan cara semayang ni dengan ditunjukkan perbuatan semayang. Dan untuk memudahkan kita dikitabkan segala hukum hakam. Nah, jadi kita kena ikut tok guru. Ikut tok guru mengaji bagi betul-betul, semayang bagi elok-elok. Jaga sungguh-sungguh semayang ni. Jaga semayang, insya-Allah yang lain terjaga. Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya dengan solat ni mencegah kita daripada jadi orang jahat. Cegah dia jadi orang jahat. Kalau duk jahat juga, makna dia semayang tu belum sempurna, belum elok. Dan mencegah kita daripada menjadi orang yang mungkar. Mungkar ni engkar hukum hakam Allah Ta'ala. Kalau dia semayang, dia mungkar juga, dia engkar juga, bermakna semayang dia tidak menjadikan dia orang yang baik. Kenapa? Karena semayang dia tak sempurna dengan hukum hakam. Dia tak jaga sungguh. Dia tak faham sungguh. Nah, berapa ramai orang yang baca Quran, tapi dia tak boleh terima hukum hakam dalam Quran. Kita kena ingat orang yang baca Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul kafirun. Tiga ayat ni dalam surah Al-Maidah ni Allah Taala dah tekankan pada kita. Siapa-siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah Taala, dia zalim. Siapa-siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah Taala yang Allah Taala turunkan, dia orang yang fasik. Siapa-siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah Taala yang Allah Taala turunkan, dia kafirun. Kalau kafir ni makna engkar hukum. Dia engkar. Semayang tak wajib, semayang apa? No, orang kapiak tak semayang bergaya. Kita duk kalut semayang apa? Kapiak kata tu juga. Tu engkar. Engkar kepada hukum. Nah, kalau orang hang tak mau semayang ni pasal apa? Malas nak semayang. Fasik. Nah. Kalau kita tanya pasal yang semayang, dia kata kalau duk kira kalut dengan semayang pakai tak ada kerja apa lah. Nah, kita nak makan lagi, nak kerja lagi, siapa nak pergi kita makan kalau tak kerja? Duk letak hukum tak kena ni dia kata ni. Nah, semayang tak apa nanti ini orang zalim, menzalimkan diri dia sendiri. Berapa ramai dari kalangan kita bersifat macam ni? Nah, rosak. Al-Quran celah kita di akhirat. Baca Quran bukan main. Hukum hakam Allah Ta'ala kita tak mau pakai. Nah, Allah Ta'ala suruh kita buat hukum Allah, kita tak mau. Tapi Quran baca, Masya Allah. Hebat baca Quran. Masya Allah, tang mana ada orang baca Quran semua duk, tang mana ada tak ada semua duk. Semua kita masuk. Tapi hukum hakam yang ada dalam Quran tak mau pakai. Jadi apa? Lebih teruk daripada binatang peliharaan. Nah, binatang peliharaan teruk. Pasal apa? Kita cakok hidung, tarik, bagi dia makan, dia makan. Ni kita lebih teruk daripada binatang peliharaan lagi. Allahu Akbar. Baca Quran tapi tak faham dengan Quran. Baca Quran tapi tak beramal dengan Quran. Baca Quran tak mau ikut Quran. Wal-'iyazubillahi min zalik. Bulan Ramadan ni, harap-harap inilah Ramadan yang boleh membawa kita kepada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Dan bulan Ramadan ini kita harap sungguh-sungguh semoga Ramadan ini menjadikan kita umat yang bertakwa sebagaimana Allah Ta'ala janjikan pada kita. Nah, yang telah Allah Ta'ala fardukan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan puasa ni, dengan masuk Ramadan ni, mudah-mudahan dengan kamu berada dalam Ramadan, Allah Ta'ala hidupkan kamu dalam Ramadan ni, kamu melalui fasa Ramadan, fasa madrasah ni, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kamu jadi orang yang bertakwa. Nak jadi takwa ni, dia kena puasa dengan penuh keikhlasan hati. Nak dapat ketakwaan, nak dapat ketakwaan, nak puasa dengan penuh ikhlas, dia kena jaga sembahyang dia, kena cantik sembahyang dia. Kerana sembahyang menjadikan diri dia orang yang baik. Sembahyang menjadikan diri orang yang baik, orang yang tak lawan Allah. Sebab tu Nabi kata, bila kamu tengok seorang lelaki duk ulang-alik ke masjid, yakin dia orang yang beriman. Yakin sungguh orang yang ulang-alik ke masjid ni dia beriman. Nah, makna dia utama lagi. Bukan kita tak mau bagi baca Quran, suruh baca Quran.
Quran ni pahala banyak, pahala paling banyak sekali. Siapa boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan ni, pahala dia 30 kali ganda. 30 kali ganda. Satu Quran ada 1.5745 juta ayat, huruf. Nah, 6,250 ayat, 6,275 ayat. Nah, 30 kali ganda. Satu huruf 30 kali ganda. Satu huruf 30. Berapa juta? 30 juta pahala baca Qurannya. Saya tak reti baca Quran, tak reti dengar pun pahala. Tak reti dengar pun pahala. Nah, ni orang baca Quran marah pula dah. Nah, tak mau dengar. Ini kita, masalah kita. Baik, saya mohon ampun, mohon maaf. Saya menyeru pada diri saya lah, terutamanya marilah kita sama-sama memperbaiki ibadat kita. Kita memperbaiki segala amal kita dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan menghadiri majlis ilmu sekurang-kurangnya, tak dapat banyak, sedikit dapat memperbaiki amal ibadat kita. Mudah-mudahan dengan dapat memperbaiki ibadat ini, kita termasuk di dalam orang-orang yang menuntut ilmu, yang mendapat ganjaran pahala kerana menuntut ilmu dan kerana bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadat kita menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan ganjaran ini diganjarkan kepada kita apabila kita meninggal nanti. Dan Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita untuk mendidik kita menjadi takwa. Karena sebaik-baik bekalan untuk balik kepada Allah ialah dengan bekalan takwa. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf pada semua muslimin dan muslimat. Kalau ada kekasaran, ada salah bahasa, terlajak kata, saya mohon ampun, mohon maaf. Ini semua adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama itu adalah nasihat, jadi saya menasihati diri saya dan semua yang hadir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatak وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من المسلمين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.